Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Kalau saya kata, isu agihan peruntukan antara kaum ini sebenarnya bukan sekadar angka atas kertas, tetapi cerminan kepada konflik lama yang tidak pernah selesai di Malaysia. Baru-baru ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi kena jawab persoalan sensitif ini ketika membentangkan usul rancangan Malaysia ke-13 di Dewan Negara. Katanya, jangan mainkan isu kaum bila bercakap tentang agihan peruntukan. Menurut beliau, agihan dibuat berdasarkan keperluan dan bukannya kerana warna kulit ataupun bangsa. Tapi betulkah realitinya macam itu? Anwar jelas tidak senang dengan polemik yang kononnya Melayu sudah cukup selesa ataupun Cina dan India diberi lebih. Beliau menekankan bahawa kalau satu kaum dapat lebih, itu kerana keperluan mereka lebih mendesak. Contohnya, bila kita tengok bantuan sumbangan tunai rahmah ataupun STR dan sumbangan asas rahmah ataupun SARA, hampir 57% penerima adalah orang Melayu. Bumi Putra Sabah pula 7,57% dan Bumi Putra Sarawak 6,23%. Masyarakat India juga dapat bahagian mereka, termasuklah 972 juta ringgit dalam STR dan SARA, selain jaminan perumahan bernilai 2,5 bilion ringgit. Jadi jelasnya semua kaum sebenarnya terlibat tetapi dalam bentuk yang berbeza. Dalam pembentangan itu, Anwar bentangkan 9 prakarsa utama RMK 13. Antaranya pemerkasaan, sosial berteraskan insan madani, kos sara hidup, pembahagian ekonomi lebih adil, pemulihan pendidikan, pembangunan wilayah dan desa, daya saing industri, pertumbuhan tinggi, penggunaan teknologi AI, sampai kepada urusan kerajaan yang telus. Semua ini nampak cantik di atas kertas, tetapi apa selalu rakyat risau adalah betulkah pelaksanaan itu akan menjadi realiti? Sebab sebelum ini pun banyak rancangan mega kerajaan cantik di atas kertas, tetapi longgar dalam tindakan. Anwar cuba yakinkan rakyat dengan contoh. Katanya setakat Jun lepas, 1,177 sekolah daif sudah berjaya dinaikkan taraf. Kononnya pencapaian tertinggi dalam masa yang singkat. Pembinaan sekolah baru pun katanya meningkat ke 102 buah dalam tempo 2 hingga 3 tahun, berbanding purata 20 hingga 40 sebelum ini. Kalau betul, ini memang satu pencapaian yang besar. Tetapi kita kena tanya juga, berapa banyak sekolah yang masih lagi tunggu dibaiki, terutamanya di pedalaman Sabah dan juga Sarawak. Kita selalu dengar kisah murid belajar di sekolah yang bocor ataupun kena lintas sungai yang bahaya semata-mata ingin ke sekolah. Jadi apa yang diumumkan ini memang nampak wow, tetapi belum tentu cukup menyelesaikan masalah yang sebenar. Selain pendidikan, Anwar juga bangkitkan isu kos sara hidup. Katanya kerajaan sudah menaikkan gaji minimum daripada 1.200 ke 1.500 dan sekarang 1.700 ringgit. Syarikat berkaitan kerajaan GLC pun sudah tetapkan gaji minimum 3.100 ringgit, sesuatu yang katanya tidak pernah berlaku sebelum ini. Tapi persoalan besar, syarikat swasta sanggup ikut jejak ini ataupun tidak? Kita tahu, ramai majikan swasta lebih suka mencari jalan pintas, ambil pekerja kontrak ataupun pekerja asing dengan gaji yang lebih rendah. Jadi, apa jaminan rakyat betul-betul akan rasa kesannya? Selain itu, ada juga pengumuman mengenai skim saraan perkhidmatan awam yang melibatkan 10 bilion ringgit tahun ini dan 18 bilion ringgit tahun depan. Nampak macam kerajaan betul-betul serius.
Tapi kalau kita ingat balik, isu penjawat awam ini selalu menjadi perdebatan sebab perbelanjaan gaji kerajaan sudah semakin hampir 1/3 bajet negara. Jadi adakah langkah ini bijak dalam jangka masa panjang ataupun sekadar populis untuk puaskan hati kelompok besar penjawat awam yang juga pengundi? Dalam RMK 13 ini juga, kerajaan perkenalkan program Sejati Madani, satu idea di mana masyarakat boleh tentukan sendiri projek pembangunan di kawasan mereka. Bunyi macam desentralisasi kuasa, memberi rakyat peluang untuk pilih. Tetapi realitinya, adakah rakyat benar-benar diberi kuasa atau projek ini tetap akan ditentukan oleh birokrasi dan juga politik setempat? Kalau betul rakyat dapat kuasa untuk memilih projek, kenapa sebelum ini banyak projek yang tersadai, terbengkalai ataupun sekadar projek mie segera untuk meraih undi? Satu lagi aspek yang menarik. Anwar kata, kerajaan akan melabur besar dalam pemeliharaan warisan negara. Termasuklah bangunan ikonik macam bangunan Sultan Abdul Samad, Dataran Merdeka, dan stesen kereta api Kuala Lumpur. Sebanyak 1 bilion ringgit sudah pun mula dibelanjakan melalui khazanah. Nampak cantik, tetapi kita kena tanya, adakah pelaburan sebegini jadi keutamaan ketika rakyat tengah bergelut dengan harga barang yang naik, rumah pun makin mahal, dan gaji pula tidak cukup? Atau ini sekadar projek prestige untuk cantikkan image negara di mata dunia? Sekarang, mari kita masuk ke soal kontroversi. Kalau Anwar kata agihan peruntukan adalah berasaskan keperluan dan bukan kaum, kenapakah isu ini masih berulang setiap kali ada pembentangan bajet ataupun rancangan Malaysia baru? Adakah kerana rakyat sudah hilang percaya dengan janji kerajaan atau kerana data yang dikongsi kerajaan tidak pernah benar-benar telus? Kalau betul semua kaum dilayan adil, kenapa sentiasa ada suara daripada Sabah dan juga Sarawak yang kata mereka masih dianaktirikan? Kenapa masih ada kumpulan masyarakat India yang tuntut lebih banyak peluang sebab mereka rasa masih ketinggalan? Dan kenapa walaupun majoriti Melayu terima lebih banyak bantuan, kadar kemiskinan Melayu tetap tinggi? Persoalan yang lebih panas, adakah benar agihan berasaskan keperluan ataupun sebenarnya masih ada agenda politik di sebaliknya? Kita tahu, mana-mana kerajaan pun perlukan sokongan undi dan sokongan itu datang dari kelompok majoriti. Jadi bila kerajaan bagi lebih bantuan kepada Melayu, adakah itu betul-betul kerana keperluan ataupun kerana Melayu adalah kumpulan pengundi terbesar? Kalau bantuan banyak pergi ke Sabah dan Sarawak, adakah itu kerana mereka betul-betul memerlukan ataupun kerana kerajaan tidak mahu hilang sokongan parti-parti dari sana yang jadi penentu kuasa di Putrajaya? Itulah persoalan yang ramai rakyat mahu tahu tetapi jarang dijawab dengan jujur. Kita boleh faham bila kerajaan kata semua ini demi kesejahteraan rakyat, tetapi bila kita tengok realiti di lapangan, jurang ekonomi, jurang pembangunan, dan jurang peluang kerja masih jelas wujud. Jadi adakah RMK 13 ini akan benar-benar menjadi pelan tindakan ataupun sekadar kertas cantik yang penuh dengan janji? Kalau kita fikir lebih jauh, RMK 13 ini diberi tema melakar semula pembangunan dengan janji mahu naikkan ceiling potensi ekonomi dan dalam masa sama tingkatkan lantai kesejahteraan rakyat. Ayat ini nampak manis tetapi soalnya mampukah kerajaan realisasikan? Atau kita akan sekali lagi dengar alasan-alasan lama, birokrasi, kekangan kewangan dan juga masalah pelaksanaan? Jadi penonton sekalian, saya ingin tanya Anda, adakah Anda percaya kerajaan betul-betul mengagihkan peruntukan mengikut keperluan dan bukan mengikut kaum ataupun politik? Atau sebenarnya ini semua sekadar permainan retorik
untuk tenangkan semua pihak, sementara agenda sebenar tetap berasaskan kuasa politik. Jadi, apa pandangan Anda? Jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah sebab isu ini bukan sekadar angka dalam budget, tetapi masa depan kita semua. Kalau Anda rasa konten ini membuka mata Anda pada sisi kontroversi RMK13 yang jarang diperkatakan, tekan butang like, share pada kawan-kawan, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sebab kita akan terus kupas isu-isu politik dan ekonomi Malaysia tanpa tapis, tanpa berselindung. Ingat kawan-kawan, yang manis belum tentu benar, yang pahit belum tentu salah. So, Anda pilih. Mahu percaya retorik ataupun mahu bongkar reality. Baiklah kawan-kawan, salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Sekian sahaja, kita jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya. Terima kasih semua.